Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya.com. Dr. Zubaidi, blog saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran berkaitan dengan satu topik berkaitan dengan degupan jantung, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Saya bersiaran di Facebook saya drzubaidi.com dan juga di siaran saya di siaran Olive House HU. Saya minta maaf sikit ada gangguan sikit tentang masalah penyiaran ni. Okey, boleh kita besarkan kita punya slide. Hari ini kita akan kita menunggu beberapa orang lagi, sahabat kita yang akan bersama. Boleh kita besarkan kita punya PowerPoint. Tak nampak sebelah tu, sebelah kiri tu. Sebelah kiri tu biar tak nampak, kita klik yang kat bawah tu. Klik yang kat bawah tu. Boleh
Boleh Yang sebelah kanan tu. Sebelah kanan bawah sekali kita ada untuk PowerPoint tu. Klik sebelah sana tu. Dan kongsikan kita punya PowerPoint. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan. Saya bacakan dululah sementara menunggu PowerPoint ni. Terima kasih Puan Nur Hayati, Nur Azah, Waalaikumsalam. Nur Irfan Shah, Waalaikumsalam. Fatimah Abdullah, terima kasih Kak. Kerana bersama saya, Masura Muhammad Nur. Fatimah Abdullah lagi sekali dia kata Alhamdulillah dapat follow malam ni mungkin sibuk hari ni dapat juga bersama dengan saya. Jadi kita mulakan boleh klik sebelah kanan bawah tu untuk dapatkan skrin penuh untuk PowerPoint. Boleh Farina sebelah kanan bawah sebelah kanan tu untuk klikkan PowerPoint. PowerPoint yang penuh. Ini macam tak penuh ni. Boleh sebelah kanan, bahagian bawah, klikkan untuk dapatkan skrin yang penuh untuk PowerPoint. Boleh Pak? Okey, kita berteruslah kepada apa yang dikatakan sebagai degupan jantung yang tidak menentu. Ini penting juga tuan-tuan kerana ramai juga yang mengalami masalah degupan jantung. Jantung sini bukan sahaja masalah sumatan saluran darah tetapi juga degupan jantung yang tidak menentu. Jadi degupan jantung yang tidak menentu ni kita sebut sebagai arrhythmia yang merujuk kepada retak dia. Berapa laju dan berapa orang cakap tu ritma dia, laju, degupan dia berapa laju dan juga ritma dia. Ini berlaku apabila signal elektrik dalam jantung. Kita pun dalam jantung kita pun ada sistem elektrik, bukan rumah saja tetapi sistem elektrik dalam jantung kita ni kita sebut sebagai direct current ataupun kan kita ada alternate current dan direct current. So direct current ni seperti bateri sebab tu jangan terperanjat kalau ada orang mengalami heart failure ataupun lemah jantung ni, doktor masukkan bateri ke dalam jantung dia. Ini disebabkan memang kita punya jantung ni bersifat direct current yang mana dia akan pergi hilang. Dia akan hilang. Sebab tu ada stimulasi di situ bagi menyebabkan degupan jantung ataupun otot-otot jantung ini mengecut dan berehat. Okay, dalam degupan jantung ni yang biasa kita tahu adalah apabila degupan jantung kita laju. Bila laju sangat dia punya impuls tu, laju pop, jadi degupan jantung kita akan laju dup, macam kuda. Yang itu kita panggil dia takikardia. Biasanya yang normal, degupan jantung kita antara 60 hingga 100. Tapi ada juga keadaan yang mana degupan kita perlahan. Dup. Jika kurang daripada 60, yang itu kita panggil kardia. Jadi kita merujuk jugalah pada ritma dia supaya kita tahu bagaimana keadaan sahabat jantung kita ni mengepam dengan baik atau tidak. Jadi bagaimana jantung mengepam? Bagaimana jantung mengepam? Slide yang kedua. Jantung mempunyai dua bilik. Dua bilik bahagian atas yang kita sebut sebagai atrium dan dua bilik bahagian bawah yang kita sebut sebagai ventricle. Jadi dua tu ada atas tu kita panggil dia atrium sebelah kanan, atrium sebelah kiri. Sebelah bawah kita ada ventricle sebelah kanan, ada ventricle sebelah kiri. Ventricle sebelah kanan, atrium sebelah kanan, dia menerima darah yang kurang oksigen daripada seluruh badan masuk ke dalam paru jantung. Kemudian dia menolak ke ventricle sebelah kanan, masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru adalah penambahan oksigen dalam darah, kemudian dimasuk semula ke dalam jantung melalui left atrium, kemudian right atrium turun ke bawah menjadi left atrium, kemudian mengecut left ventricle left atrium daripada jantung tadi tu, daripada paru tu masuk ke dalam jantung melalui left atrium, kemudian darah yang banyak oksigen tu diturunkan kepada left ventricle atau ventricle sebelah kiri, kemudian barulah dihantar ke seluruh tubuh. Tetapi bagaimanapun apa yang penting, di situ ada yang kita sebut sebagai sinus node yang berada di sebelah right atrium, sebelah kanan tu. Dia yang menyebabkan atau memberikan impuls rangsangan elektrik menyebabkan atrium kita akan mengecut, jadi dup. Kemudian bila pergi dia akan hilang.
Yang sebelah bawah pula akan dirangsang yang kita sebut sebagai atrioventricular node. Yang ini menyebabkan ventricle pula akan mengecut. Jadi loop, begitu. Okey. Itu kita faham berkaitan dengan bagaimana degupan jantung kita berlaku disebabkan oleh rangsangan daripada sistem elektrik jantung yang bermula daripada sinus node sebelah atas, sebelah kanan, dan juga bila dia turun kepada yang kita sebut sebagai atrioventricular node. Ini menyebabkan ventricle, sebelah ventricle dia akan juga mengepam. Jadi jika ada masalah sama ada pada aliran elektrik ni ataupun mungkin saraf elektrik ni atau mungkin pada otot-otot jantung. Kalau kita tengok atrioventricular node tu, dia punya saraf tu pergi kepada keseluruhan otot-otot jantung. Jika ada serangan sakit jantung, myocardial infarction, di mana tisu jantung akan mati, dia juga menjejaskan pengaliran elektrik. Itu yang pertama yang saya nak beritahu. Yang kedua saya nak beritahu adalah selalunya secara klasikalnya serangan sakit jantung dia berbeza dengan apa yang kita sebut sebagai cardiac arrest. Berbeza. Serangan sakit jantung selalunya disebabkan oleh saluran darah yang tersumbat, menyebabkan oksigen tidak dapat diberikan kepada otot-otot jantung yang sedang berdegup, yang sedang aktif mengepam. Itu menyebabkan kita akan merasa sakit dada. Selalunya orang yang dah dapat serangan sakit dada, dia akan merasa pegang dulu sakit dada, kemudian dia akan collapse, dia akan jatuh. Sementara yang kita sebut sebagai cardiac arrest, ini merujuk kepada aliran elektrik ni. Aliran elektrik ni apabila dia tidak berfungsi dengan baik, dia boleh tiba-tiba saja dia menyebabkan dia terhenti dan selalunya tidak sempat, tak ada rasa sangat pun, tiba-tiba terus collapse. Ini yang berlaku selalunya pada atlet selalunya. Pada atlet yang kita tengok dia sebagai fit, yang kita tengok dia banyak orang cakap tu ialah sihat dan sebagainya. Tapi juga boleh berlaku pada orang-orang yang lain. Kalau katakan sebagai contoh, ada orang meninggal dunia semasa tidur, mungkin juga disebabkan oleh cardiac arrest. Antara sebabnya. Kita lihat lagi rakan-rakan kita yang mungkin dah bersama. Okey, ramailah sekarang hari ini, dah 80 orang. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ni. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Songkok Singit, Waalaikumsalam. Mas Jan Mahmun, Assalamualaikum doktor, selamat malam. Waalaikumsalam. Degupan jantung yang tak normal tu macam mana? Saya pernah kena serangan sakit jantung, dada tiba-tiba rasa ketat. Ya. Degupan jantung yang biasa saya cakap tadi antara 60 hingga 100. Kurang kita panggil bradikardia, lebih kita panggil takikardia. Tetapi kita nak tengok rentak dia, rhythm dia. Sama ada terlalu laju ataupun mungkin dia menentu ataupun sekata ataupun tidak sekata. Nanti kita akan ulas sekali. Syah Saidan, Waalaikumsalam. Farizah N. Arfa, Waalaikumsalam. Rosita, Waalaikumsalam. Salma Syarif, terima kasih. Surya Hashim, doktor saya nak tanya kenapa makan ubat kolesterol sakit dada, urat dan badan? Itu memang kesan sampingan. Sebab tu makan ubat kolesterol ni dicadangkan sebelum tidur. Jadi bila kita tidur tu tak terasa sangat. Itu sebab tu ramai yang bertanya pada saya tak sempat nak jawab. Kenapa ubat kolesterol diambil sebelum tidur? Tujuan ni apabila kita ambil, kesan sampingan, sakit-sakit badan terutamanya, yang ini dapat kita tak rasa. Berbanding kalau kita makan siang, kita makan, kita rasa akan sakit-sakit badan. Itu memang kesan sampingan yang biasa. Sumi Lahimid, terima kasih. Syiha Sazali, Assalamualaikum doktor, saya ada masalah rhythm pelik dari result Hotler 89,000 beat, result tunjuk dalam, ini memang pelik ni. Ini kena jumpa pakar ni. Saya tak dapat dia punya, orang cakap tu, meneliti dia punya cerita yang sebenar. Jadi kena apa orang cakap tu, kena jumpa dengan doktor tu yang memeriksa tu. Nusyuara statin dalam ubat tu betul. Hasuria nak stop ubat ke dulu atau nak teruskan makan? Jika terlalu sakit, jumpa doktor, mungkin doktor akan beri ubat yang lain. Kak Yah, Radiah binti Muhammad Yah, Kak Yah Radiah binti Mahmud, minta maaf. Kak Yah saya ni daripada Kelantan ni. Waalaikumsalam. Okey, Hanisah Shah, saya pesakit SVT, supraventricular tachycardia. Salbiah Ali, salam doktor. Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, salam Abuji pula, sorry tak apa.
Syuhada, lepas vaksin dos kedua selalu jadi berdebar-debar. Ini mungkin kesan sampingan tetapi selalunya buat sementara saja. Degupan jantung kadang-kadang laju, kadang-kadang normal. Keadaan ini tak jadi macam tu tapi saya ada anxiety. Memang selalunya anxiety dia akan lebih sikit. Selalu terjadi pada sebelah petang dan sebelah malam. Biasa degupan jantung saya 70 ke atas. 70 masih normal. Lepas vaksin 80 masih normal. Yang tak normal lebih daripada 100. Armi Ahmad, salam doktor. Kalau nadi denyut laju tu sakit apa? Nanti kita akan sebut. Tengku Memi Nazafifa. Assalamualaikum doktor. Saya ibu berumur 42 tahun, aktif jogging seminggu 4 kali. Semasa berlari kadar degupan jantung 150 per minit. Beat per minit 150, adakah normal? Itu normal. Kalau normal, bila rehat dia turun balik. Bila kita bergerak, melakukan pekerjaan, berjoging dan sebagainya, dia akan melebihi 100, tetapi bila kita rehat, dia akan turun balik. Itu normal. Kalau dia tak turun, itu tak normal. Badihah, Bohari, Waalaikumsalam, syukur. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Salbia Ali, lepas dapat COVID, anak selalu dapat nadi laju jantung. Apakah itu long COVID? Ya mungkin long COVID. Tapi saya cakap tadi tengok berapa banyak dia punya nadi dia, sama ada jika selebih daripada 100, itu mungkin dia adalah takikardia. Sarina Khairuddin, Assalamualaikum doktor. Norahmi Idris, apa yang perlu buat kalau heartbeat lebih 100 masa hiking? Itu normal puan. Bila kita melakukan pergerakan memang dia akan naik, tetapi bila kita rehat dia akan turun. Itu normal. Ahmad Hakim, salam nak tanya, jam smartwatch dia punya bacaan heartbeat tu tepat ke? Lebih kurang lah saya rasa, lebih kurang. Jadi dia sebagai panduan saja, dia bukan sebagai penentu. Kalau pergi ke hospital, sebagai contoh nak tentukan sama ada tuan-tuan, perempuan kena makan ubat ke tidak, benda tu semua kita tak boleh pakai. Cuma dia sebagai panduan saja. Sheila Sazali, saya ada masalah Brady. Okey, oksigen okey, tapi pulse sometimes 33, 35. Ini agak rendah ni. Puan Siti, salam doktor, apa kesan vaksin ke atas pesakit yang ambil warfarin? Macam-macam. Macam-macam dia punya kesan sampingan tu, tetapi selalunya dalam bentuk sementara. Syihah Sazali, saya jadi isu Brady ni lepas second dose penerima vaksin Sinovac. Puan Radia, Kak Yah saya ni, Kak Yah ada kolesterol yang tinggi, 6. Doktor beri ubat kolesterol untuk sebulan. Kenapa sampai sebulan? Adakah tak jadi masalah ke? Biasanya kadang-kadang sampai 3 bulan Kak. Doktor bagi 3 bulan kadang-kadang. Sebulan tu untuk test dulu. Mungkin lepas tu boleh cek. Pada saya selalunya ambil masa 3 bulan. Tengok sama ada dia turun atau tidak. Jimmy Muhammad Syahril Abdullah, Waalaikumsalam. Fazil Jaafar, Waalaikumsalam. Ahmad Fairuz, Waalaikumsalam. Tengku Mimi, berlari heart rate 170. Bahaya tu, tinggi tu. Selalunya nak dapat, saya sendiri kalau berlari nak dapat 140 pun payah. 140 dengan mudah ni, kita tengok bila resting. Bila resting mesti bawah daripada 100 lah. Balisha, suami Asyik sakit dada kiri dan kanan, ada tak kaitan dengan jantung? Mungkin. Yang ni kena buat ECG lah pemeriksaan. Azliza Muhammad, salam doktor, kalau nafas macam tak puas tu ada kena menekat dengan jantung, nafas pendek? Mungkin. Itu pun kena buat pemeriksaan. Sebab tanpa pemeriksaan kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Ella Baco, Assalamualaikum doktor, bapa saya seorang marathoner. Okey, setiap malam saya cek pulse result dia di bawah 50. Umur 57. Normal ke doktor? Yang ni kita panggil atlet heartbeat dia kadang-kadang memang bawah 60. Tapi dia masih lagi okey. Dia berlari tak ada masalah dan sebagainya. Dia bukan masalah jantung. Memang kita panggil dia atlet heartbeat, memang bagus. Memang bawah 60. Mawar Merah, terima kasih berkongsi. Hanisa Sulaiman, Waalaikumsalam. Nusya Wan Yusuf, Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. Jadi kita sambung sikit kita punya perkongsian. Dah 9.30 dah ni. Macam mana nak memeriksa nadi? Nak memeriksa nadi, selalunya lah bagi mereka yang tak tahulah kan. Nadi ni, boleh kita pergi ke slide yang seterusnya? Ataupun PowerPoint yang seterusnya?
nadi ni kita boleh cek dua. Pertama sekali pada pergelangan tangan menggunakan dua jari, kita cek, kita akan merasa yang kita sebut sebagai radial pulse. Tolong PowerPoint yang seterusnya. Kalau belum ditukarkan. Sebelum lagi. Macam mana mereka sendiri? Ya betul, terima kasih. Okey, macam mana dia ada dua, sama ada daripada nadi sebelah pergelangan tangan yang kita sebut sebagai radial pulse. Yang satu lagi radial pulse ni senang saja. Tuan-tuan lihat tangan ni. Di bawah kepada pergelangan ni ada tanda kan, ada line di sini lebih kurang. Gunakan dua jari. Selalunya kita gunakan dua jari begini, rasa di bawah gitu. Kita akan rasa nadi yang kita panggil radial pulse. Ataupun kita boleh juga gunakan leher yang kita panggil sebagai carotid pulse. Antara ni ada tulang, ni ada otot leher, depan dia saja. Jadi balik ni, depan ni bolehlah sebelum tidur. Sebelum tidur baring tu kita cek nadi kita, tengok jam, kira dalam seminit berapa degupan dia. Lepas tu kita pula periksa pula rumah kita sebelah kan, nadi dia tangan kanan, nadi kat sebelah. Sebetulnya apa untuk praktis. Praktis ni penting tuan-tuan, sebab bila keadaan emergency, kita kadang-kadang orang yang tak biasa nak buat, bila dia mencari-cari dia tak jumpa, dia kata nadi tak ada. Padahal orang tu mungkin pingsan ke atau mungkin dia tengah tidur. Jadi bila kita berlatih diri kita memeriksa nadi kita, kadang saya masa mula-mula belajar dulu, kerana kita tengok sambil berbual, kita cek nadi kita, pegang tangan macam gini sambil berbual atau tengok TV ataupun cek sebelah leher, sahajalah supaya kita berlatih untuk memudahkan kita. Jadi yang normal antara 60 hingga 100. Seterusnya, okey, kita tengok, boleh nampak tak yang tu Yang tu boleh nampak tak saya punya slide ni, dia agak kecil sikit. Risiko ataupun penyebab orang yang boleh mendapat masalah ni, masalah gangguan ataupun arrhythmia, gangguan ritma jantung, degupan jantung. Antaranya ialah orang yang pernah mengalami serangan sakit jantung akibat parut. Bila dia myocardium infarction tu, dia akan ada parut, otot-otot di situ parut. Bila dia setengah tu dia menjadi parut, menyebabkan dia mengganggu perjalanan impuls tu. Ataupun orang yang sedang mengalami serangan sakit jantung. Sebab tu bila dapat serangan sakit jantung boleh meninggal atas dua perkara, sama ada tak cukup oksigen dan nutrien yang dibawa akibat saluran darah tu dah diblok, ataupun mungkin otot yang mati mengganggu perjalanan impuls jantung kita, menyebabkan kita asystole ataupun menyebabkan kita mengalami gangguan degupan jantung dan akhir kita akan pingsan dengan kemungkinan meninggal dunia serta-merta. Itu yang pertama. Selain daripada itu, diabetes. Diabetes selalu kita dengar perkataan neuropati kan. Neuropati maksud apa? Kerosakan saraf akibat gula yang tidak terkawal terlalu tinggi dalam jangka masa yang sama, yang lama. Selalunya kita panggil peripheral neuropati kan. Kita rasa kat ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki, mencocok, kebas dan sebagainya. Tetapi kerosakannya, saraf ni juga boleh merosak pada saraf ini. Saraf pada jantung ni menyebabkan jantung kita tiba-tiba mungkin dia sejak turun, sejak naik dan sebagainya. Kemudian perubahan pada saiz jantung. Orang yang mengalami kardiomyopati, selalunya orang yang ada darah tinggi dalam jangka masa yang lama, 10 tahun, 15 tahun, lebih daripada 140, 90, menyebabkan otot-otot jantung mengembang dan akhirnya menyebabkan perjalanan impuls tu dia terganggu. Tekanan darah tinggi, ini pun saya cakap tadi antara menyebabkan faktor kardiomyopati. Obesiti yang menyebabkan sleep apnea pun boleh menyebabkan masalah ini. Masalah kelenjar thyroid, sama ada berlebihan yang kita sebut sebagai hyperthyroid ataupun berkurangan yang kita sebut sebagai hypothyroidism. Macam mana nak tahu? Jangan tengok ni je kerana orang yang tak ada ni, yang ini kita panggil goiter. Goiter dia bengkak, itu mungkin normal dia punya hormon, tetapi cek darah untuk melihat sama ada kita kekurangan atau berlebihan hormon thyroid. Stres, anxiety juga boleh menyebabkan degupan jantung kita menjadi tidak menentu. Terutama orang yang mengalami attack, panic attack. Tengah duduk, tiba-tiba jantung kita laju kan, kita macam ada gastrik, kita rasa macam resah tak menentu, dia boleh menyebabkan gangguan degupan jantung.
ubat sesama. Setengah ubat sesama tu boleh menyebabkan, dia sebenarnya stimulan dia, side effect dia menyebabkan degupan jantung yang laju. Ubat asma sebagai contoh salbutamol pun kadang-kadang menyebabkan degupan jantung yang laju sehingga mengganggu degupan jantung. Kalau setakat laju tu tak apa. Tapi sampai ritma dia mengganggu. Penyalahgunaan dadah, yang ni saya tak payah nak komen lah. Alkohol, kafein, setengah orang tu minum kafein. Saya pernah terjadi pada diri saya sendirilah, sebab seronok sangat minum kopi kan. Minum kopi tiba-tiba jantung kita dah bunyi tak menentu dah. Sekejap laju, sekejap macam missing beat. Apa dia missing beat, nanti kita akan bincang. Genetik dan juga merokok, sebab merokok ni ada kafein di dalam tu. Kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin berada di sini berkongsi pengalaman dan sebagainya. Saya minta maaf jika saya tidak membaca nama tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya terlepas pandang. Mahani, MI, kalau ada gastrik boleh dapat simptom jantung berdebar-debar ke? Yang ni selalunya yang kita sebut tadi tu. Panic attack. Dia ada gastrik sekali, degupan jantung yang laju, kemungkinan dia ada panic attack. Kalau sekejap gastrik saja, dia tak menyebabkan degupan jantung yang laju. Dalina, Mami Cute, Waalaikumsalam, lepas vaksin, ini memanglah kesan sampingan vaksin, tapi selalunya sementara. Jika berlaku berterusan, yang ni kena jumpa doktor lah untuk membuat pemeriksaan seterusnya. Memang degupan jantung laju, kita akan cepat letih. Ella, terima kasih sama-sama. Jimmy Muhammad Syaril Abdullah, saya berusia 55 tahun, aktif sukan. Kalau degupan jantung 100, normal lah. Macam saya kata tadi, kalau kita tengah berlari, lebih daripada 100 itu normal. Tetapi apabila kita rehat tu tengok. Kalau masih lagi 100, lepas 10 minit masih lagi 100, itu tak normal. Mesti bawah daripada 100 lepas kita berehat. Apakah simptom bradycardia? Bradycardia tak ada. Tachycardia, bradycardia sebenarnya tak ada simptom yang ketara. Yang kita nak sebut ni, yang bermasalah ni sama ada bradycardia atau tachycardia, apabila dia ada mendatangkan masalah. Dia orang cakap tu, contoh tachycardia tadi, berlebih daripada 100, bila kita melakukan aktiviti memang dia tinggi, tetapi bila kita rehat dia turun balik bawah daripada 100. Tetapi kalau dia masih tinggi, lepas 10 minit, mungkin dia ada masalah, kita ada masalah. Juga bradycardia. Bradycardia ni, bila keadaan rehat tu selalunya dia rendah, kurang daripada 60. Tetapi apabila kita melakukan aktiviti, selalunya dia akan meningkat sikit, lebih daripada 60. Tetapi kalau kita melakukan aktiviti masih tak meningkat, yang ini sehingga menyebabkan kita susah nafas, kita mudah semput, kita masih tak puas bernafas. Sebab ialah kita sepatutnya bila kita melakukan aktiviti fizikal ni, oksigen lebih banyak, jantung terpaksa laju untuk orang cakap tu, untuk keperluan oksigen dalam tubuh. Tetapi degupan jantung kita masih perlahan, bawah 60. Kecuali lah pada atlet. Atlet kita tengok walaupun dia dapat berlari tak ada masalah, 60 itu normal. Yang itu kita panggil sebagai atlet heart. Okey, kita tengok lagi siapa lagi. Salam doktor lepas vaksin. Lepas vaksin ni memang puan, saya tak nak komen banyak-banyak. Memang vaksin ni antara kesan sampingan yang sementara, kadang-kadang degupan jantung laju, terutama kalau orang yang ada anxiety. Izzah Mahmud, saya on bisoprolol 2.5 mg, makan setengah tablet sehari, tapi dah nak habis ubat tu. Kalau dah habis, nak sambung ubat tu lagi ke dok? Ini sebenarnya bergantung kepada pemeriksaan lah. Sebenarnya kalau dah normal, tak perlu lagi lah. Tak perlu lagi. Kalau katakan dulu mungkin 140-90, sekarang dah 120-80, takkan nak makan ubat lagi. Makan ubat nanti dia akan turun. Takkan tu jadi hypotension pula, menyebabkan kita pingsan. Satu lagi, bahaya ke kalau penyakit Wolff Parkinson White? Ni memang WPW ni, penyakit ni memang yang agak inilah, agak serius juga tu. Yang ikutlah nasihat doktor yang memeriksa. Saya baru buat eko bulan 12, nanti jumpa pakar. Berkali-kali buat ECG, memang bacaan tak cantik. Itu antaranya lah masalah degupan jantung tu. Okey. Puan Nur Syuhada, lepas vaksin 2 kali dah sebulan, bila degupan jantung lebih daripada 80 pasal saya normal. Itu pun kesan sampingan ke? 80 normal puan. Kalau lebih daripada 100 tu yang kita katakan sebagai orang cakap tu, dia laju. Kalau katakan bersama dengan perut ni, saya suspek puan mungkin ada masalah anxiety. Nurul Huda Zubaidi, bukan anak saya lah ni, walaupun nama ayah Zubaidi.
Assalamualaikum doktor, saya ada hypothyroid. Degupan jantung saya memang slow 48 hingga 50. Masa hyper, degupan sekejap dulu hyper, sekarang hypo je. Bila dah turun ke hypo, degupan jantung jadi slow. Slow tak ada masalah kecuali kalau puan ada masalah, contoh susah bernafas bila melakukan pekerjaan. Yang itu kita panggil sebagai symptomatic bradycardia. Yang itu memang yang agak, ataupun mungkin tengok tekanan darah, mungkin bersama dengan tekanan darah yang rendah yang kita sebut sebagai symptomatic hypotension. Yang ini memang kadang-kadang kita buat kerja naik tangga dan sebagainya, selain daripada masalah degupan jantung ataupun tekanan darah, memang kita dah susah bernafas, sakit dada, yang ini ada masalah. Tetapi kalau degupan jantung kita perlahan bawah daripada 60, kita punya blood pressure pun, tekanan jantung pun tekanan darah pun rendah tetapi kita masih lagi normal, masih boleh berlari, naik tangga dan sebagainya, yang itu jangan risau ya. Nurahmi Idris, adakah semput mengas setiap kali naik tangga tanda masalah jantung? Mungkin. Mungkin puan. Sebab tu kena buat pemeriksaan, bacaan tekanan darah, degupan jantung. Itu yang biasalah. Kalau katakan apa pun cakap tu ada masalah seterusnya, kena buat pemeriksaan darah, ECG, echo dan sebagainya. Are you in? Assalamualaikum doktor. BPM saya tak menentu, paling rendah 48-60 waktu pagi. Adakah terdapat masalah? Kena buat pemeriksaan lah puan, ECG. Kalau katakan terutama kalau yang ada simptom. Nuwairani Haji Ismail, Assalamualaikum doktor. Apakah senaman yang sesuai pesakit hyperthyroid dengan masalah irregular? Senaman-senaman ringan saja. Sebab kalau kita kuat tadi, dia akan boleh menyebabkan orang cakap tu degupan jantung kita akan menjadi lebih laju dan seterusnya menyebabkan kita punya degupan jantung tidak menentu. Izzah Mahmud, sama-sama. Syaf Fiza, Assalamualaikum doktor. Ada tiba-tiba jantung macam berdegup laju, yang sangat laju sampai batuk 3 saat macam tu, normal ke? Kalau laju sangat tu lebih daripada 120, memang saya agak concern lah. Kalau tengah rehat lebih daripada 120. Kalau lebih daripada 100, selalunya kadang-kadang dia turun naik, dia turun, dia naik balik, dia turun, naik, yang tu pun boleh. Tetapi kalau pun cakap tu kekal 120 ke atas walaupun dengan rehat, yang tu kena buat pemeriksaan. Itu memang agak orang cakap tu agak serius. Nurul Huda Zubaidi, terima kasih. Zakiah binti Zakaria, adakah makan ubat steroid menyebabkan jantung berdegup laju? Dia bukan direct, bukan direct sebab yang direct. Mungkin bila makan ubat steroid tu menyebabkan, adalah mungkin kita punya jantung kita dah menjadi lemah dan sebagainya, yang itu akan mengganggu. Jadi kita ada lebih kurang 10 minit. Saya mungkin tengok pada slide yang seterusnya. Dapat slide yang seterusnya. Kita tengok jenis-jenis degupan jantung yang tidak normal. Yang pertama sekali kita ada tachycardia. Okey, tachycardia ni, tachycardia saya minta maaf. Saya tengok saya punya nota sikit ni. Tachycardia ni dia ada, selalunya dia ada atrial fibrillation, atrial flutter dan juga supraventricular tachycardia. Okey, minta maaf, dia ada dua. Atrial fibrillation dan juga atrial flutter. Yang ini memang kita tak tahu. Kita tak rasa, tapi kita rasa macam tak selesa dada kita. Buat ECG barulah. Kadang doktor akan tunjuk, akan beritahu ini awak mengalami masalah atrial fibrillation ataupun atrial flutter. Yang ini kalau tengok ECG lah, dapat detect melalui ECG. Yang ini kadang-kadang kita pun tak faham. Yang kedua, dia ada supraventricular tachycardia, yang disebabkan masalah contraction pada ventricular. Dia ada dua, sama ada ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia. Dia berbeza dengan kita panggil the sinus tachycardia. Sinus tachycardia ni bermula daripada atas. Dia bermula dari, jadi kalau kita tengok ECG, dia ada QRS complex tu, dia memang cantik. Dia ada P, QRS complex dan sebagainya. Lepas tu ada T lagi. Tetapi untuk supraventricular tachycardia ni, kadang-kadang kita tak dapat tengok dia punya P
tak nampak tengok QRS, kita tengok semua dah macam membesar macam itu, yang kita bagi takikardia. Tapi dalam keadaan fibrillation, yang itulah lagi yang tidak menentu. Kalau kita tengok pada graf tu, kita tengok sebagai ventricular tachycardia, tapi ventricular fibrillation ni jadi lagi dia tak menentu. Sekejap laju, sekejap tak laju. Yang ini yang bahaya dia. Kemudian bagi bradycardia, iaitu degupan jantung yang kurang daripada 60. Kita ada yang dua kita panggil. Kita ada 3 kategori saja. Sebenarnya banyak, sebenarnya bawah ada sub-sub dia tu. Tetapi ada tiga kategori yang penting. Yang satu pertama kita panggil sick sinus syndrome, yang mana sinus node yang sebagai atas tadi tu, yang ada sebelah right atrium tu tidak berfungsi dengan baik. Itu menyebabkan degupan jantung dia akan menjadi perlahan, kadang-kadang dia akan menjadi laju, kadang-kadang dia ada perlahan. Walaupun kita duduk rehat. Dia masalah dia punya sinus node tu tadi. Bukan masalah kita aktif ke tak aktif. Kita duduk dan diam pun tiba-tiba dia laju. Lepas tu dia menjadi perlahan. Ataupun conduction block. Conduction ada 3 lah. One type 1, 2, 3. Tetapi secara amnya jantung kita akan terhenti. Contoh dia bentuk gini puan-puan. Yang biasa dia jam duk loop. Tetapi jantung kita ni boleh terhenti. Conduction block. Macam mana? Duk loop. Yang itu yang kita panggil yang sekata. Ada yang tak sekata macam duk loop. Dia macam dah tak sekata. Jadi yang ini memang berbahaya. Berbahaya, boleh menyebabkan kita jantung kita ni boleh terhenti. Yang ni ada 3 subtype dia. Tuan-tuan kena buat pemeriksaan kalau ada masalah ni. Premature heartbeat. Premature heartbeat ni selalunya menyebabkan degupan jantung kita tak, orang cakap tu tidak berfungsi dengan baik. Dia begini, dia ada premature. Maksud dia sepatutnya duk loop. Dia duk loop. Jadi dia ada ekstra kat situ. Sepatutnya duk loop. Itu biasa atrium ventricle. Tetapi atrium 2 kali duk loop. Sebab itu contoh. Itu premature heartbeat. Macam mana nak tahu? Macam saya check tadi. Kita check, kalau kita rasa mungkin ada, kita buat confirmation dengan pemeriksaan ECG. Okey, kita tengok last sekali, mungkin last, iaitu tanda-tanda atau simptom bagi orang mengalami masalah degupan jantung yang tak menentu. Tanda-tanda dia yang biasanya kita tengok dia ada rasa tidak selesa pada dada, mungkin rasa sakit dada kalau teruk sangat, rasa berdebar-debar, rasa nadi terlalu perlahan. Yang tadi kadang cepat, bradycardia perlahan, tachycardia laju berdebar-debar, sesak nafas sampai bila jantung tidak berfungsi dengan baik. Tanda-tanda lain mungkin kita akan rasa gelisah, yang ni tak spesifik lah. Rasa letih, rasa pening, rasa berpeluh. Jadi degupan jantung ni sebenarnya yang tidak menentu boleh menyebabkan jantung berhenti secara tiba-tiba. Yang ni yang kita sebut sebagai cardiac arrest. Minta slide seterusnya. Okey. Degupan jantung yang tidak menentu dia boleh menyebabkan jantung terhenti secara tiba-tiba ataupun kita sebut sebagai cardiac arrest. Ini masalah yang perlu kita buat CPR. Jadi bila orang kolaps tu, bila saja dia tidak menafas, jantung pun tak berfungsi, kita kena buat CPR. Ataupun kita kalau ada, kita faham cara nak gunakan satu lagi alat yang kita sebut sebagai automated external defib. Ini untuk membantu dia, kita mengejutkan tuan. Kalau kat hospital kan kita tengok dalam TV orang gunakan dua macam letak kat dada, lepas tu tiba-tiba pesakit dia punya dada akan ternaik ke atas udara, lepas tu jatuh balik sebagai orang cakap stimulation kepada saluran rangsangan elektrik. Seterusnya. Okey, ini cara pencegahan. Pencegahan ni saya selalu nak beritahulah, kita kalau nak mencegah ni memang kita ada cara dia yang lebih kurang sama je. Yang pertama sekali adalah mengamalkan pemakanan yang sihat, mengelakkan merokok dan minum arak, mengambil makanan yang bernutrisi, terutamanya Quranic food yang selalu kita cakap. Minum air kosong yang secukupnya, lakukan senaman yang sesuai, tidur dan rehat yang cukup. Setengah orang tu tak cukup tidur.
Satu hari 2-3 jam je. Yang ini menyebabkan tekanan darah naik, degupan jantung menjadi laju dan juga tidak stabil ataupun tidak menentu. Kawal stres dengan baik. Ini pun sama juga. Lepas tu adalah kawal stres stres terlalu tinggi, tak cukup berehat, isap rokok pula tu, minum kopi lagi. Lepas tu ada penyakit pun tak terkawal, terutama tekanan darah tinggi. Ambil suplemen yang mungkin yang perlu mengikut keperluan kita, membuat pemeriksaan berkala. Itu antara cara dia lah. Yang ini selalu kita discuss berkali-kali disebabkan oleh masa yang mencemburui kita ni, rasanya saya tak sempat untuk berkongsi satu persatu. Makanan untuk jantung. Bagi mereka yang ingin menguatkan jantung ni, saya cadangkan inilah slide seterusnya, iaitu makan banyak, sekurang-kurangnya 2 kali makanan-makanan yang ini. Seterusnya ni. Antaranya lah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga the whole grain. Whole grain ni kalau kita ambil nasi tu, ni dah. Okey. Kalau kita ambil nasi tu, kita ambil nasi lah beras perang ke, beras rebus ke, sebab dia whole grain, dia banyak fiber, mineral dan juga vitamin di dalamnya. Buah-buahan wajib. Sayur-sayuran tu wajib dalam kita punya pemakanan sehari-hari. Tuan-tuan, kalau kita amalkan benda ni, sayur banyak, ada buah, ada makanan kita punya nasi kita, ada whole grain, sama ada beras perang ataupun beras rebus ni, dia sangat membantu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak ambil sebagai contoh, makanan yang kita sebut sebagai yang kita boleh ambil setiap hari. Contoh dia minyak zaitun, 1 sudu minyak zaitun, 2 sudu minyak zaitun, bagus untuk jantung kita. Nut dan seed, kacang-kacang. Kalau kita kat Malaysia, kita ada kacang tanah, kita ada apa lagi? Kacang kuda. Kalau daripada luar tu macam-macam lah. Kita ada walnut lah, kita ada apa lagi? Macam-macam kacang yang ada. Kita juga boleh ambil sebagai contoh refined karbo yang kurang kandungan glycemic index dia. Kalau kita tengok glycemic index dia agak rendah, kita boleh ambil yogurt. Yogurt tu pun bagus untuk tubuh kita. Kita boleh ambil seminggu 4 kali. Contoh dia ke kacang. Setengah orang tu ada gout legume. Legume. Setengah orang tu ada masalah, orang cakap tu masalah gout. Kadang-kadang dia takut nak ambil. Boleh ambil mungkin 4 kali dalam seminggu. Kita banyakkanlah ikan. Ikan dia ada, kita panggil polyunsaturated fatty acid, terutama omega 3. Bagus untuk mengurangkan keradangan dalam tubuh. Seafood juga bagus, tetapi mungkin orang yang mengalami masalah gout, dia kena berhati-hati sikit. Selain daripada itu, boleh ambil ayam, daging putih, contoh ayam, telur, kita boleh ambil cheese, milk. Yang ni kita ambil dalam kuantiti yang sederhana lah, tidak berlebihan. Kurangkan sebagai contoh makanan karbohidrat yang mempunyai glycemic index yang tinggi, makanan daging merah dan juga butter. Butter boleh ambil, kalau compare dengan margarine, elok ambil butter, tetapi butter ni adalah saturated fat. Ambil jangan terlalu banyak, mungkin 1-2 untuk kita sapu pada roti pun sudah bagus. Kurangkan, kalau boleh berhentikan proses meat. Proses meat bahaya sebab dia ada nitrate dalam tu. Bila kita bakar, dia boleh convert kepada bahan yang lebih bahaya pada kesihatan kita. Jadi tuan-tuan, dah pukul 10, last sekali kita nak kongsi sikit tentang gambar tentang kita Olive House ni. Kita ada slide seterusnya. Olive House ni kita ada produk kesihatan untuk jantung, iaitu minyak zaitun, botol sauda dan juga madu. Jadi tuan-tuan boleh membelinya dengan harga yang untuk promosi RM149.80. Boleh berjumpa dengan ejen-ejen yang berdaftar dan juga boleh mendapatkan juga daripada saya kalau katakan tak jumpa ejen-ejen berdaftar. Jadi saya rasa kita membuat conclusion bahawa kita bukan saja untuk menjaga jantung ni, bukan saja setakat menjaga tahap kolesterol dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pemendakan kolesterol dalam saluran darah, tetapi juga kita haruslah memberi perhatian terhadap orang cakap sistem elektrik, perkataan mudah ni.
yang memberikan impuls pada jantung kita ketika dia mengepal jantung. Jadi ini pun suatu benda yang perlu kita perhatikan. Jadi saya rasa setakat itu dululah. Sekian, insyaAllah pada minggu depan, pada waktu dan hari yang sama, kita akan berkongsi lagi berkaitan dengan tajuk-tajuk yang menarik. Jumpa saya insyaAllah minggu depan pada waktu dan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.